Bertemu kembali dalam Niaga Awani dan sudah pasti kita juga ingin melihat kepada banyak perkara dan juga laporan yang dikeluarkan. InsyaAllah pada bulan 1 nanti kita akan membawakan laporan secara penuh World Economic Forum, dan untuk kali ini Astro Awani bekerjasama dengan World Economic Forum untuk menghasilkan dan juga menyiarkan laporan-laporan berkaitan dengan apa yang sudah pun dikeluarkan oleh WEF. Yang kali ini kita ingin memberikan tumpuan kepada satu bentuk akses kewangan digital dan juga jurang yang wujud dalam kewangan digital dan juga keterangkuman kewangan ini. Kita ingin bersama dengan sekali lagi rakan tugas Haris Ashraf Hasnan untuk kita memahami realiti ini. Haris, bantu kami untuk lihat hasil dapatan kajian World Economic Forum ini, apa yang boleh kita rangkumkan untuk kita lebih faham tentang keadaan ini. Ya, Najib dan juga Nabila, sudah tentu ini merupakan satu data ataupun kajian seperti yang Najib maklumkan. ASEAN Digital Generation Report, Digital Financial Inclusion, apabila kita cakap berkenaan dengan inklusif ini, sudah tentu penting untuk kita meneliti bagaimana ketersediaan melibatkan negara-negara anggota ASEAN terutamanya dalam memberi perkhidmatan kewangan, literasi, kewangan digital, banyak lagi perkara-perkara yang diperincikan dalam laporan ini. Dan saya extract beberapa data-data penting menerusi laporan ini, di mana kalau kita telitikan, antaranya pertama kalau saya nak bawakan di sini adalah dari segi penggunaan aplikasi, di mana di peringkat rantau ASEAN kita dapat lihat menerusi laporan ini menyatakan bahawa penggunaan media sosial sudah tentu ianya lebih tinggi daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi kita tidak boleh lupakan bahawa daripada 90,000 responden di negara anggota ASEAN, aplikasi online ataupun mobile banking perbankan secara dalam Thailand ini mendapat kedudukan kedua pilihan utama pengguna ataupun dalam kalangan lebih 90,000 responden. Manakala bagi e-wallet pula ianya lebih ataupun berada pada kedudukan yang ketiga dengan 87% of respondents wish to digitalize financial services further. Ini bermakna rakyat ataupun warga ASEAN ini bersedia untuk meningkatkan tahap penggunaan mereka di peringkat dari segi penggunaan ataupun urusan perniagaan, termasuklah perbankan secara dalam talian. Baik, antara data yang lain juga untuk saya kongsikan di sini dari segi pemilihan kepentingan melibatkan aplikasi perbankan ini, antaranya dalam golongan PMKS terutamanya, mereka mengatakan bahawa pentingnya untuk menguruskan dari segi aliran tunai dan juga perbelanjaan mereka. Termasuklah dari segi untuk pengembangan perniagaan dan yang ketiga untuk menyediakan jaringan safety net ataupun keselamatan sosial. Jaringan keselamatan sosial ini satu perkara yang penting, banyak kali kita berkatakan, termasuklah bersama dengan Perkeso dan banyak lagi isu-isu berkaitan. Tetapi ini antara perkara yang penting juga dari segi isu melibatkan golongan ataupun mereka yang mungkin terpinggir sedikit ataupun jurang yang berlaku. Lebih 50% yang berada di kawasan pedalaman, jika boleh saya kongsikan di sini, okey, sukar untuk mengakses ataupun kurang daripada 50% ini untuk mengakses perkhidmatan secara dalam talian. Manakala kalau kita lihat, wanita lah paling ramai menggunakan digital finance apps ini. Mungkin Nabila mungkin sebahagian daripada angka ataupun peratusan ini. Ramai sebenarnya yang menggunakan, tetapi lelaki hanya sekitar dalam 59% sahaja. Tapi antara angka yang paling signifikan dari segi PMKS yang untuk meningkatkan pendapatan ataupun untuk mereka mendapatkan pinjaman, secara jelas bahawa micro enterprise, jika anda dapat lihat biru gelap di sini, 27% sahaja yang mendapat pinjaman menerusi bank komersial, manakala 22% lagi menerusi fintech. Dan di peringkat PKS pula 47% mendapat pinjaman daripada commercial bank, manakala 15% menerusi fintech. Ini antara data-data ataupun angka yang penting untuk kita telitikan, Najib, menerusi laporan ini.